Hai dan selamat pagi semua. Terima kasih kerana mengikuti kelas cikgu pada pagi ini. Untuk pendidikan moral tahun 5 ini, kita akan belajar masih unit yang sama iaitu keberanian. Jadi tajuk yang akan kita belajar lepas ini adalah gurindam keberanian iaitu muka surat 84 hingga 88. Diminta semua sudah sediakan buku teks dan buku latihan. Untuk buku teks yang akan kita belajar adalah muka surat 84, 85 dan 88. Cuba awak perhatikan gambar yang cikgu tunjuk dekat sini. Nombor 1, gambar kartun tu, berani kerana benar. Nombor 2, gambar dia melintasi hanya menggunakan tali ke itu. Itu adalah sifat-sifat berani. Ini contoh sifat berani lah. Berani kerana benar. Dan berani menghadapi cabaran. Untuk muka surat 84, mari kita lafazkan gurindam. Gurindam. Okey, gurindam keberanian. Kita baca dulu. Jika kamu bersikap berani, hidup masyarakat menjadi harmoni. Jangan takut, jangan gentar. Hadapi cabaran dengan pintar. Berikan teguran secara berhemah. Hubungan masyarakat menjadi ramah. Apabila kamu memberikan nasihat, kesesuaian tempat perlu dilihat. Buat aduan ikut saluran, langkah betul menjadi panduan. Aduan bertulis secara berhemat, hadapi rintangan secara cermat. Sikap berani, sikap terpuji, keselamatan semua sentiasa dijanji. Jadi, apa yang kamu baca untuk gurindam ini, kita tengok antara sifat-sifat berani yang telah ditunjukkan dan kenapa sifat berani ini perlu ada dalam kehidupan kamu. Kita baca dulu. Berdasarkan gurindam di atas, senaraikan contoh amalan berani dalam hidup masyarakat. Dan nombor 2, nyatakan kepentingan amalan berani dalam hidup bermasyarakat. Okey, dekat sini cikgu belum lagi bagi jawapan. Antara contoh amalan berani dalam hidup bermasyarakat adalah memberi teguran, apa lagi, membuat aduan, melaporkan kejadian yang tidak sepatutnya berlaku kepada pihak yang berwajib. Itu adalah contoh keberanian. Dan kenapa amalan berani ini penting? Untuk mewujudkan suasana harmoni dan menjamin keselamatan jiran tetangga. Itu adalah contoh dia. Sekarang kita tengok kotak kuning tu. Senaraikan amalan berani yang terdapat dalam gurindam di atas. Nombor 1, berikan teguran secara berhemah. Ini yang dinyatakan dalam gurindam. Nombor 2, buat aduan ikut saluran yang betul. Nombor 3, aduan bertulis secara berhemat. Secara berhemat ni tak ada kata-kata kesat, tak ada kata-kata yang dapat menimbulkan amarah orang ke. Maksudnya secara berhemat ni secara rasional, tidak menimbulkan perselisihan fahaman. Itu maksudnya. Dan perasaan kamu apabila amalan berani ini wujud? Berasa gembira dan terharu kerana akhirnya dapat menjamin keselamatan masyarakat. Okey. Seterusnya, untuk muka surat ini, kita akan tengok tajuk seterusnya iaitu hadapi cabaran, kekalkan kebenaran. Cuba kamu fahami situasi itu dan tengok dulu. Setiap hujung minggu, Mingkit dan kawan-kawannya menjalani latihan badminton di kompleks rekreasi Pangsapuri Pasir Emas. Cuba tengok tanda tersebut, kotor dan berbau, lampu juga tidak berfungsi. Seterusnya, makanan yang dijual berminyak. Dan kadang-kadang kuantiti makanan yang diberi adalah sedikit. Sekarang, kamu nyatakan macam mana cara sikap berani ini dapat mengatasi masalah situasi di atas. Kita tengok jawapan yang cikgu bagi.
Melaporkan situasi tersebut kepada pihak atasan atau pihak yang berwajib. Nombor 2, memberi teguran kepada pihak yang bertanggungjawab. Ini sikap berani ni memang tinggilah kalau dapat beri teguran ni. Agar mereka tahu dan seterusnya dapat melaksanakan terus situasi itu. Maksudnya situasi itu dapat dielakkan kalau kita beri teguran ni secara terus. Nombor 3, menyatakan bahawa situasi tersebut tidak sepatutnya berlaku kalau orang awam ingin menggunakan fasiliti yang disediakan. Ini seperti yang nombor 2 tadilah, memberi teguran tu. Nombor 4, memberikan cadangan bagaimana cara agar situasi tersebut tidak akan berulang atau tidak akan berlaku lagi. Ini adalah contoh sikap berani. Dan seterusnya, cabaran yang mungkin dihadapi. Nombor 1, disisihkan oleh pihak yang bertugas di tempat tersebut. Kamu dipulaukan. Mungkin sebab kamu berani. Nombor 2, orang sekeliling tidak berani untuk mendekat. Maksudnya orang-orang yang hadir dekat sana pun, yang ikut menjalani latihan pun tidak berani. Sebab kamu ni terlampau berani. Tapi itu adalah perkara yang baik jugalah. Supaya mereka tidak buat hal dengan kamu. Nombor 3, mendapat pandangan yang positif dan negatif juga dari orang sekeliling. Ada orang yang memuji sikap keberanian kamu dan mungkin ada juga yang tidak selesa. Mungkin iri hati sebab kamu terlampau berani. Ini adalah consequences lah kalau kamu bersikap berani. Tetapi kadang-kadang sikap berani ini memberi perubahan kepada situasi atau kepada apa yang berlaku dekat situ. Maksudnya, kalau kamu berani, akhirnya situasi tersebut berubah. Itu berkat kamu kerana berani melaporkan hal tersebut. Itu adalah sesuatu yang baik, kan? Sekarang kamu boleh tulis jawapan ini di dalam buku latihan. Dan untuk hari yang terakhir, untuk latihan terakhir ni, cikgu lupa. Ada jawapan satu lagi. Berdasarkan situasi tersebut, mengapakah Mingkit perlu bersikap berani? Mingkit perlu bersikap berani agar kejadian tersebut tidak berulang dan menimpa kepada orang lain yang menjalani latihan badminton. Inilah maksud cikgu tadi. Kenapa kita perlu berani? Berani kerana benar, kan? Berdasarkan gambar yang cikgu bagi tadi tu. Itu contoh dia. Sekarang aktiviti yang terakhir, kita uji diri kita dulu. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Untuk ini, kamu kena sediakan handphone kamu. Kalau ada lebih, kamu imbas jawapan kamu. Lepas ni lah, kamu imbas jawapan yang ada dekat barcode tu. Itu mereka dah sediakan pilihan jawapan yang sesuai. Okay? Kamu boleh buat jawapan ini dulu dan boleh hantar apabila sudah siap. Dan tahniah kerana berjaya mengikuti kelas cikgu dan dapat menjawab soalan ini sendiri. Selamat belajar. Kita jumpa esok.